sangat disayangkan sekali guys ya, hanya karena ditariklah gelaran dia guys. Ingatkan gelaran datu itu ya pasti akan menempel terus di diri seseorang itu. Ternyata tidak guys ya. Oke, masuk akal sih. Coba bayangkan kalau seandainya datu itu terkena case rasuah ya, apa iya jaksa hakim kita panggil bersama-sama suspek tersangka Datuk Lonjong, kurang sesuai. Masa Datuk membuat kejahatan ya kan, aduh itu merusak citra dunia gelaran dunia perdatuan guys ya kan, ya kurang sesuai. Masa kita panggil suspek atau mungkin berita hari ini, berita terkini seorang suspek bernama Datuk Lonjong, ya kurang sesuai guys. Sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa buang masa, jadi ada satu request dari di Instagram, tapi beliau ini gak mau disebut namanya ya, dikarenakan masalah privasi guys ya. Oke, dan video ini dari channel The Letop TV. Ini menarik guys ya. 7 gelaran yang ditarik balik. Wait, sebentar. Jadi ada orang, dia menerima gelaran tapi ditarik balik. Emang bisa guys ya? Ingatkan. Oke. Ingatkan dia terus melekat, menempel di dalam diri kita di dalam, maksudnya ingatkan dia itu terus menempel gelaran itu kepada kita. Ternyata itu bisa dicabut guys. Satu misal, berarti apabila kalau Wak Lonjong suatu saat dapat gelaran, ini misal guys ya, sorry itu sih, dapat gelaran ya Datuk Lonjong. Nah, suatu ketika saya ada problem nih, mungkin saya rasuah atau mungkin saya curang, selingkuh, maybe guys ya, ini ya. Dan ternyata gelaran itu bisa ditarik balik. Biar betul guys, biar betul. Oke. Dan juga saya jadi akhirnya tertanya-tanya guys ya, dengan komentar-komentar yang ada di dalam channel video YouTube tersebut guys. Nah ini geng ya, ada satu komentar cukup menarik ya, dari siapa nih, Muhammad Syam bin Muhammad Zaini ya. Aku tak tahu kenapa para artis layak menerima gelaran datuk dan lain-lain, padahal jasa mereka hanya untuk mereka sendiri. Sepatutnya darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada anggota keselamatan negara yang berkorban untuk negara dan bangsa. Yeah, that's right guys. Karena setahu saya lah, ini sorry kalau saya bodoh guys ya, setahu saya yang namanya sebuah gelaran, apalagi gelaran datuk, biasanya itu mereka yang bisa mengharumkan nama bangsa, seperti mungkin atlet pesepak bola, atlet badminton. Mereka layak diberikan gelaran datuk karena mereka mengharumkan nama bangsa, nama negara di kancah dunia, di kancah internasional guys ya. Itulah. Oke, kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa video dari The Letop TV. 7 gelaran yang ditarik balik, siapa saja dan why, kenapa guys ya. Oke, kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys ya. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu ya mungkin kalian berminat untuk shopping, ada jam tangan, ada smartwatch, boleh kalian check out sekarang juga guys ya.
Oke, kita coba nonton geng seperti apa videonya guys. Ada anugerah atau gelaran yang ditarik balik kerana jenayah yang dilakukan. Tidak kurang pula kerana melanggar etika dan peraturan yang telah pun ditetapkan. Malah ada juga kerana kesilapan yang dibuat oleh pihak penganjur sendiri. Banyak juga antara anugerah dan gelaran yang telah ditarik balik atau diarahkan untuk diserahkan kembali yang berlaku kepada personaliti dan selebriti Malaysia. Oke. The Top TV guys. Jangan lupa guys, subscribe, like and Ya, share. subscribe. 7 gelaran yang ditarik balik atau diarah serah kembali. Diarah serah kembali. 7. Gelaran Datuk Farid Kamil. 10 Februari 2021, Kerajaan Negeri Pahang mengumumkan gelaran Datuk yang telah dikurniakan kepada pelakon dan pengarah Farid Kamil ditarik balik dan dibatalkan. Tarikh surat penarikan balik darjah Indra Mahkota Pahang DIMP yang telah dikurniakan kepada Farid Kamil berkuat kuasa pada 1 Februari 2021 sebagai menjunjung titah perintah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Oke, Sultan Pahang ya. Farid tidak lagi dibenarkan memakai sebarang gelaran yang dikurniakan dan perlu mengembalikan darjah kebesaran yang dikurniakan sebelum itu. Farid Kamil dikurniakan gelaran Datuk Sempena Keputeraan Sultan Ahmad Shah pada tahun 2017. Jun 2020, aktor itu dihukum penjara 13 bulan kerana menggunakan kekerasan jenayah dan mengeluarkan perkataan tidak sopan terhadap anggota polis dengan niat menghalangnya melakukan tugas pada tahun 2018. Wah, jadi itu masalahnya guys ya. Beliau berkata tidak sopan dengan polis dan itu sama sekali tidak menggambarkan sebagai seorang datuk ya. Jadi akhirnya dicabut lagi guys. Oke, video ini guys, terus sekarang video ini diupload 11 bulan yang lalu. Terus sekarang macam mana geng? Nasib dari beliau, apakah sudah bebas atau macam mana ya? Kalian mungkin boleh komen di ruang komentar. Oke, kita lanjut lagi geng. 6. Mahkota Miss Malaysia. Miss Malaysia pastinya menjadi peristiwa hitam dan penuh duka buat Miss Malaysia World 2016-2017 Tatiana Kumananda kerana gelaran Ratu Cantik yang dimenanginya dilucutkan setelah 7 bulan memegangnya dengan penuh bangga. Gelaran Ratu Cantik itu ditarik balik selepas Tatiana didapati melanggar etika dan kontrak penganjur pertandingan tersebut. Menurut pengarah kebangsaan program, gelaran itu ditarik balik berikutan Tatiana dan keluarganya memberikan komen kurang menyenangkan terhadap penganjur di media sosial. Susulan pelucutan itu, juara Swita Sekhan, 19 tahun, dinobatkan Miss Malaysia World 2016-2017 yang baru. Terdahulu, Tatiana, 19 tahun, pernah mewakili Malaysia di pentas akhir Ratu Cantik Dunia yang diadakan di Maryland, Amerika Syarikat. Ya, ternyata itu guys. Kalian masih ingat tak? Miss Malaysia World 2016 ya. Masih ingat? Oke, boleh komen di ruang komentar guys ya. Dan sekarang masih beliau nih gimana nih guys? Tatiana ini apakah masih menjadi seorang public figure, influencer atau macam mana ya? Boleh komen di ruang komentar. Comel sebenarnya guys ya, tapi sayang sekali ya harus ditarik balik nih gelarannya guys. Oke. Tolong fokus guys. Tolong fokus ya. Kita lanjut lagi geng. 5. Oke, 5. Gelaran Datuk Boy Iman. Setelah 3 tahun, Boy Iman didenda RM5,000 oleh Mahkamah Magistrate kerana gagal mematuhi Perintah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTTPM berjumlah RM12,000 3 tahun sebelumnya. Gelaran Datuk yang dikurniakan kepada beliau telah ditarik balik dan diumumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang pada tahun 2021. Boy Iman dikhabarkan terkejut apabila mendapat tahu daripada rakan-rakan media bukan daripada surat yang sepatutnya diberikan kepadanya melalui pihak istana. Justru Boy Iman ketika itu memaklumkan dia tidak akan teragak-agak untuk menulis surat kepada pihak pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang untuk bertanyakan sebab sebenar mengapa darjah kebesaran yang diberikan kepadanya ditarik balik. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Pahang memaklumkan tarikh surat penarikan balik darjah kebesaran Boy Iman itu iaitu Darjah Indra Mahkota Pahang DIMP berkuat kuasa 1 Februari 2021. Menurutnya, penarikan gelaran itu bagi menjunjung titah perintah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sebentar, aku masih belum mengerti nih guys. Ditariknya karena apa? Berjumlah RM12,000 3 tahun sebelumnya.
kerana gagal mematuhi Perintah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTTPM berjumlah RM12,000 3 tahun sebelumnya. Gelaran datuk yang dikurniakan kepada beliau telah ditarik balik dan diumumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang pada tahun 2021. Okey, faham. Ya, sorry. Okey. Jadi sekarang sudah ditarik guys ya oleh Negeri Pahang ya. 4. Mahkota Dewi Remaja. Tentunya anda masih ingat Januari 2019 tidak sampai seminggu Hanisha Hani menyandang gelaran Dewi Remaja 2018-2019, mahkota yang meletakkan beliau sebaris dengan juara sebelum ini seperti pelakon dan hos acara Shah Al-Yahya dan Nelofa ditarik balik kerana didapati telah melanggar kontrak Dewi Remaja. Pengumuman tersebut dibuat di pejabat New Adjective dan serentak dengan itu juga Hanisha turut menyerahkan mahkota kemenangan, trofi serta selempang Dewi Remaja. Gelaran tersebut ditarik balik kerana Hanisha Hani telah melanggar syarat-syarat Dewan Remaja seperti yang telah ditandatanganinya sebelum memasuki atau menyertai pertandingan itu. Pihak penganjur tidak berkompromi dengan perkara yang berlaku kerana ia melibatkan reputasi jenama Dewan Remaja, majalah remaja dan peserta lain. Pihak penganjur merasakan itulah pertama kali dalam sejarah rancangan Dewan Remaja terpalit dengan isu kontroversi video minum arak yang berparti di kelab malam. Dengan penarikan gelaran bagi tahun itu bermakna tiada pemenang Dewan Remaja 2018-2019 dan Tia Sarah kekal di tempat kedua bagi pertandingan itu. Karena itu tadi guys, akhirnya gelarannya ditarik lagi ya. Harusnya jangan gitu Kak ya. Sangat disayangkan sekali guys ya, hanya karena ditariklah gelaran dia guys. Dan ini juga bisa dijadikan pengajaran untuk kita semua guys ya. Jadi kalau menjadi orang penting ya, atau mungkin belum menjadi orang penting sekalipun ya, jangan sesekali injek itu ya. Karena itu haram minuman keras, miras, apapun jenismu. Waduh, haram guys ya. Jangan merusak pikiran ya. Aduh, oke. Next, kita lanjut lagi, geng. Oke. 3. Darjah Kebesaran Agus menggemparkan seluruh negara apabila Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan mengesahkan gelaran Darjah Kebesaran yang dikurniakan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima kepada bekas Ketua Pengarah JKOM bagi Kerajaan Madani Muhammad Agus Yusof ditarik balik. Tular dan kecoh di media sosial Kerajaan Kelantan mengenai penarikan balik Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan yang amat terbilang yang dikurniakan kepada Agus. Bagaimanapun tiada sebab dinyatakan mengenai keputusan Sultan Kelantan menarik balik Darjah Kebesaran yang dikurniakan pada November 2011. Semua tahu Agus terbabit dalam kontroversi apabila disiasat polis berhubung dakwaan gangguan seksual kaki tangan JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jalani. Rakaman video tular perbualan lucah didakwa membabitkan Agus dan Wahab disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabur dan Seksyen 377D Akta Sama atas kesalahan melanggar kesopanan. Ternyata itu kesalahannya guys ya. Karena kes kiku akhirnya dicabutlah gelaran datuk dia guys. Allahu Akbar. Dan ini dia dapatnya dari Sultan Kelantan ya. Oke, kalau yang sebelumnya kan dari Sultan Pahang, Negeri Pahang guys ya. Kali ini bukan ya, kali ini Kelantan. Oke bang, aduh. No comment dah guys ya. Ternyata kis kikuk. Nah begitu ya. Kita lanjut lagi, lanjut. Next. 2. Lagu terbaik AIM. 13 tahun lalu amatlah mengejutkan. Rumah sudah siap, tapi pahat pula yang berbunyi. Agak memalukan apabila kemenangan untuk lagu terbaik AIM yang dimenangi oleh penyanyi Yuna terpaksa ditarik balik oleh kerana kesilapan daripada pihak penganjur. Pemenang sebenarnya ialah tak lain tak bukan lagu Sedetik Lebih nyanyian Anwar Zain. Walaupun ada yang mempertikaikan kemenangan lagu penakut kerana lagu ini telah mengalahkan lagu Sedetik Lebih untuk kategori lagu pop terbaik. Namun dengan keputusan menarik balik kemenangan itu menunjukkan ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki pihak AIM. Agak memalukan untuk keputusan ditarik balik buat satu anugerah yang tinggi dan berprestij seperti AIM. Kepada Yuna, harap anda bersabar. Ini namanya tak ada rezeki kan. Kasihan Kak Yuna guys yang jadi mangsanya. Dan itu pure murni kesalahan dari pihak penganjur guys. Alamak, kalau ini lain guys ya, bukan gelaran datuk,
tapi gelaran yang diterima Yuna pada saat itu. Dia penganjur yang salah ternyata, geng. Ya Allah, sabar Kak Yuna ya, sabar. Ini adalah ujian ya. Aduh, dan terbukti sekarang beliau kalau silap semakin berjaya, semakin sukses ya Kak Yuna itu ya. Oke, salah satu penyanyi dari Malaysia yang cukup famous dan terkenal, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Satu. Gelaran di Raja Brunei Azrinas Mazhar Hakim. Pengumuman rasmi yang dibuat Istana Brunei menerusi laman berita nasional Brunei menyatakan bahawa Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah menceraikan isteri kedua baginda Azrinas Mazhar Hakim bekas wartawan TV3 dengan talak 1 berkat kuasa 16 Jun 2010. Pengumuman itu dibuat pengerusi Majlis Adat Istiadat Pengiran Alauddin, Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar yang disiarkan di laman web berkenaan. Baginda atas sebab yang khas yang diperuntukkan oleh hukum syarak telah menjatuhkan talak 1 ke atas duli yang teramat mulia Pengiran isteri Azrinas Mazhar pada petang 16 Jun 2010. Katanya di petik laman itu, berdasarkan pengumuman sama, semua gelaran diraja yang pernah diterima Azrinas ditarik balik serta-merta. Untuk makluman, Azrinas Mazhar Hakim diijab kabul dengan Sultan Brunei pada satu majlis tertutup di Kuala Lumpur pada tahun 2005 yang hanya dihadiri keluarga dan saudara terdekat kedua-dua pihak. Berita perkahwinan mereka menjadi tumpuan dunia dan menjadi antara maklumat carian internet paling popular ketika itu. Ya itulah, aku no comment lagi. Jadi ditarik gelarannya karena talak 1 tuh, guys. Oke. Gelaran yang ditarik balik atau diarah serah kembali. Okeylah guys, macam itulah namanya kalau dah bukan rezeki yang sudah masuk ke mulut pun boleh keluar balik kan. Namun begitu pastinya ada alasan yang sangat kukuh dan konkret kenapa sesuatu gelaran atau anugerah itu ditarik balik demi menjaga kemuliaan sesebuah institusi atau kredibiliti penganjuran sesebuah rancangan. Ya itu guys ya, satu video dari Deletop TV. By the way, ini sebenarnya bagus informasinya, tapi kenapa channel ini sudah tak pernah upload lagi, guys? Aduh, sangat disayangkan ya. So, itulah guys 7 gelaran yang ditarik balik ya. Dari kesekian yang ditarik itu, yang paling kasihan ini adalah Kak Yuna, guys ya. Aduh, oke. Dan jika kita bicara tentang gelaran datuk, seperti yang saya katakan tadi, guys, ini aku baru tahu, serius ya. Ingatkan gelaran datuk itu ya pasti akan menempel terus di diri seseorang itu. Ternyata tidak, guys ya. Oke, masuk akal sih. Coba bayangkan kalau seandainya datuk itu terkena case rasuah ya. Apa iya jaksa hakim kita panggil bersama-sama suspek tersangka datuk lonjong nggak? Kurang sesuai. Masa datuk membuat kejahatannya kan, aduh, itu merusak citra dunia gelaran dunia perdatuan, guys, ya kan? Ya kurang sesuai. Masa kita panggil suspek atau mungkin berita hari ini, berita terkini, seorang suspek bernama Datuk Lonjong, ya kurang sesuai, guys. Apa iya datuk menjadi suspek? Aduh, kurang sesuai. Ada betulnya juga, guys. Jadi datuk itu ternyata bisa ditarik balik, guys. Oh, ya. Dan memang beberapa komentar juga berkata hal yang sama, guys ya. Gelaran ini sepatutnya dibagi betul-betul yang layak berjuang untuk negara, untuk bangsa dan agama. That's right. Betul sekali, guys ya. Seperti ustadz ya kan, geng, digelar datuk itu sesuai sekali, guys ya. Itulah dulu kurnia kebesaran bagi individu tertentu hanya diberi kepada individu tersebut karena berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Pengurniaan kepada artis-artis dalam negara ini sepatutnya dimansuhkan. Nah, itu ya. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, guys ya. Jadi yang namanya orang sudah bergelar datuk itu udah pasti dia mempunyai sejuta prestasi, segudang prestasi untuk mengharumkan nama negara. Itu udah paling sesuai lah, guys ya. Itu. Oke, so ya gimana, geng? Boleh komen di kolom komentar. Dan ada satu soalan bodoh, guys, dari saya, guys. Ini sorry to say kalau saya memang tak tahu, tak paham, mungkin kawan-kawan boleh komen di kolom komentar, guys ya. Ini misal Walonjong dapat gelaran datuk nih, misal. Lalu apa yang saya terima, guys?
apa yang saya terima setelah lepas saya mempunyai gelaran datuk. Ini mungkin kawan-kawan boleh komen di ruang komentar ya. Bedanya apa dengan orang, oke lah, orang yang mempunyai gelaran datuk itu apa yang saya terima? Ya, mungkin kawan-kawan boleh komen di ruang komentar. Atau mungkin saya dapat gaji dari kerajaan, atau saya dapat tempat tinggal, atau mungkin saya dapat pengakuan ya, datuk nih. Nah, ini yang paham kawan-kawan mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.